أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. Maksudnya, dan kerana gemarkan pahala berjuang menegakkan agama, orang-orang yang beriman berkata, alangkah baiknya jika sekiranya diturunkan satu surah dari Al-Quran yang memerintahkan kami berjuang. Maka apabila diturunkan satu surah dari Al-Quran yang tegas keterangannya dan tersebut padanya hukum-hukum yang mewajibkan perang jihad menentang pencerobohan musuh, engkau tentu dapat melihat orang-orang yang ada penyakit kufur dalam hatinya memandang kepadamu dengan terbeliak matanya kerana gerun takut menghadapi mati. Dengan yang demikian, maka kebinasaanlah lebih hampir kepada mereka. Mereka selalu berkata, pendirian kami mematuhi perintah dan memperkatakan perkataan yang baik yang diridai oleh Allah. Dalam pada itu, apabila perkara peperangan jihad itu ditetapkan wajibnya, mereka tidak menyukainya. Maka kalaulah mereka bersifat jujur kepada Allah dengan mematuhi perintahnya, sudah tentu yang demikian itu amat baik bagi mereka. Kalau kamu tidak mematuhi perintah, maka tidakkah kamu harus dibimbang dan dikhawatirkan jika kamu dapat memegang kuasa? Kamu akan melakukan kerosakan di muka bumi dan memutuskan hubungan silaturahim dengan kaum kerabat. Orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang tersebut, merekalah yang dilaknat oleh Allah, serta ditulikan pendengaran mereka dan dibutakan penglihatannya. Setelah diterangkan yang demikian, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran? Ataukah telah ada dalam hati mereka kunci penutup yang menghalangnya daripada menerima ajaran Al-Quran? Sesungguhnya orang-orang yang telah berbalik kepada keingkaran mereka, sesudah terang nyata kepada mereka kebenaran petunjuk yang dikemukakan kepadanya, syaitanlah yang memperdayakan mereka berlaku demikian, serta memanjangkan angan-angan mereka. Berlakunya yang demikian ialah kerana mereka berkata kepada orang-orang yang tidak menyukai perkara yang diturunkan oleh Allah, kami akan patuh pada kamu, dan setengah perkara yang berhubung dengan menentang Muhammad dan pengikutnya itu, sedang Allah mengetahui akan segala perkataan dan perbuatan yang mereka sembunyikan.
Kalaulah mereka terlepas sekarang dari bencana kejahatan mereka itu, maka bagaimanakah mereka akan menolak azab seksanya apabila malaikat mengambil nyawa mereka sambil memukul muka dan punggung mereka. Kematian mereka dalam keadaan yang buruk itu kerana mereka menurut serta melakukan perkara-perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah. Dan mereka pula membenci perkara-perkara yang dirazainya. Oleh itu Allah menggugurkan amal-amal mereka yang baik yang pernah mereka lakukan. Surah ini terus menerus menyatakan berkenaan dengan jihad, berjuang termasuk berperang untuk menegakkan agama Allah, sama ada melindungi dakwah yang diganggu ataupun menentang musuh-musuh Islam yang datang menyerang negeri orang Islam dan umat Islam. Oleh kerana itu ulama menamakan juga surah ini dengan suratul qital, surah peperangan. Bukan saja surah Muhammad, bukan surah peperangan. Kerana surah ini penuh dengan ayat-ayat yang berkait dengan peperangan. Dalam ayat yang kita baca yang pertama pada hari ini, berkait dengan sifat orang-orang yang beriman, yang yakin kepada Islam, kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada janji-janji Allah dan Rasulnya, termasuklah janji pahala yang besar kepada mereka yang berjihad, yang berperang, dan kelebihan yang sangat besar kepada orang yang mati syahid. Wa yaqulu alladhina amanu laula nuzilat suratun, dan berkatalah oleh orang-orang yang beriman, yakni dengan iman yang ikhlas, yang bersih, yang suci kerana Allah dan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersama dengan Islam di zaman Nabi dan sehingga hari ini dan sehingga hari kiamat. Selagi ada orang ni, laula nuzilat suratun, mengapa tidak disurunkan surah, yakni surah Al-Quran yang memerintah supaya kita berperang untuk menentang musuh-musuh Allah. Fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dzikra fiha al-qital, maka apabila diturunkan surah yang muhkam, yang muhkamah ialah yang hukumnya berterusan, yang hukumnya tegas dan nyata. Kerana di sana ada ayat yang mansukhah, yang dinasahkan hukumnya oleh ayat yang diturunkan kemudian. Yang dinasahkan hukum yang ada dalam surah itu oleh kerana surah yang diturunkan kemudian daripadanya. Yang muhkamah ialah yang hukumnya berterusan. Di antaranya ialah surah dan ayat yang berkait dengan peperangan, di mana berjihad dan berperang ini tidak dinasahkan sehingga hari kiamat. Dan ia ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad itu berterusan sehingga hari kiamat. Tidak dinasah. Semua orang Melayu je nasah. Sebab itu orang Melayu dah apa-apa biar mari pun. Ada pun orang Islam yang sungguh-sungguh, dia akan berjuang, akan menentang musuh-musuh Allah. Mengikut keadaan. Kalau cakap-cakap, kalau perang-perang. Sebagaimana yang berlaku di Palestin, yang berlaku di Afghanistan. Mereka menentang musuh-musuh Allah yang mengganggu agama mereka. Kita orang Melayu ini, orang ini Islam tak apa-apa. Asal jangan rombok sejid saudara. Rombok sejid apa lagi boleh semayang rumah. Ni orang Melayu. Lemah dia punya semangat. Di mana jihad ini berterusan sehingga hari kiamat. Wa dzukira fiha al-qital, dan disebut di dalamnya berperang. Di mana orang-orang yang beriman boleh disebut surah yang muhkamah, surah yang disebut di dalamnya peperangan. Mereka menunggu perintah ini dan mereka berebut tampil ke hadapan untuk menjalankan tugas ini, kerana ingin mendapat kelebihan jihad dan kelebihan mati di medan peperangan. Kerana sebaik saja mati, diampunkan semua dosa dan dimasukkan ke dalam syurga.
dan boleh memberi syafaat kepada 70 orang keluarga yang masuk neraka. Ini adalah kelebihan. Oleh kerana itu, mereka berbangga bila ada keluarga mereka yang mati syahid. Sebagaimana yang berlaku kepada orang Palestin di Gaza pada hari ini. Sebagai contoh. Orang luar je duduk sedih. Duduk sedih. Sedangkan orang Palestin sendiri tidak. Mereka makin bersemangat. Walaupun seluruh dunia mengecewakan mereka. Kita duduk sedih. Bila sedih tak berjuang. Adapun orang Palestin terus berjuang. Mereka tak berganjak. Walaupun dengan tangan, walaupun dengan batu, walaupun tak ada senjata, mereka tetap melawan. Dan hari ini pun mereka nak dikepung lagi. Melalui keputusan-keputusan bangsa-bangsa bersatu yang disokong oleh negara-negara. Termasuk negara Arab. Termasuk negara Islam sendiri. Yang adalah keputusan untuk gencatan senjata. Dan keputusan tidak boleh masuk senjata ke Gaza. Atau makan saja. Atau makan atau piti. Senjata tak boleh masuk. Kita orang Melayu tak boleh lah. Tak boleh lah piti ada. Ini senjata ditahan. Tetapi makanan, piti banyak. Beliun sanggup di rumah. Nak piti banyak mana? Nak membangun Gaza. Tetapi kita kena ingat, dalam masa yang sama, tak dibenarkan senjata masuk ke Gaza. Sedangkan Israel, dia benarkan senjata datang. Banyak mana? Datang senjata. Orang Palestin nak pitih banyak mana? Kalau kita orang Melayu, dah molek lah. Orang nak buat pitih. Ini dia. Ini beza kita. Kena faham molek dalam masalah ini. Di mana orang-orang Islam yang beriman, boleh disebut surah yang muhkamah. Surah yang terus hukumnya berlangsung. Walaupun berperang, mereka akan bersemangat. Ra'aital ladzina fi qulubihim maradun yanzuruna ilaika nazaral maghshi alaihi minal maut. Engkau akan melihat, wahai Muhammad, orang-orang yang ada di dalam hati-hati mereka penyakit. Iaitulah orang-orang munafik. Kalau dengar Nabi baca surah yang memerintahkan peperangan, kamu kena pergi berperang. Engkau akan lihat orang-orang munafik ini yang zuruna ilaik nazaral maghshi alaihi minal maut. Mereka akan memandang kepadamu dalam keadaan mata yang terbeliak, nak tergelam mata hitam. Macam orang nak hitam, nak mati. Kerana ketakutan. Orang yang beriman, bila dengar surah yang berkait dengan peperangan, mereka akan naik semangat. Berebut-rebut nak menjalankan tugas ini. Berebut nak menjalankan tugas ini. Ini terbukti termasuk di kalangan seorang sahabat yang sudah tua, yang terkenal dalam kisahnya dalam kitab tafsir. Seorang sahabat yang sudah tua, apabila Muawiyah bin Abi Sufyan di zaman kerajaan Umayyah menyediakan tentera laut, iaitu tentera laut yang pertama dalam sejarah Islam. Sebelumnya tak ada tentera laut. Apabila menghadapi ancaman musuh, Muawiyah minta menyediakan kapal untuk tentera laut. Kerana berperang darat, Sayyidina Umar tak izin. Sayyidina Umar tak benarkan tentera laut. Akhirnya zaman Sayyidina Osman, bukan Muawiyah, zaman Sayyidina Osman. Sayyidina Osman membenarkan Muawiyah menyediakan tentera laut. Muawiyah radhiyallahu anhu ialah orang yang pertama menyediakan tentera laut. Bila dibuat tentera laut, maka dikerah tenaga. Di tengah tenaga minta daftar diri. Di sana ada seorang yang sudah tua. Seorang sahabat yang sudah tua. Oleh kerana terlalu tua, kening dia jatuh dah. Jatuh kening. Dia pergi daftar diri. Nak pergi daftar. Lalu anak-anak dia kata, jangan, ayah dah tua. Ayah tak usah pergi. Allah Ta'ala memaafkan ayah. Ayah sudah tua. Biar kami, anak-anak yang muda ni, daftar diri. Dia kata, mudah dengar firman Allah Ta'ala. Infiru khifafan wa thiqalan. Allah Ta'ala berfirman, berjuanglah kamu muda dan tua. Khifafan wa thiqalan. Ringan dan berat. Muna alang itu, aku. Bila dia baca Quran, maka anak dia tak sedaya. Lalu dia daftar diri. Dan dibawa ke laut.
dibawa ke laut, mengharungi lautan. Dan orang Arab tahu saja dah biasanya laut. Dia mabuk macam-macam sekali lah, tak pernah naik kapal. Dan orang tua ni mati di tengah laut. Mati dalam pelayaran di laut. Lalu, walaupun mengikut hukum syarak, orang yang mati di laut ni boleh dibuang dalam laut. Boleh dikebumikan dalam laut, mengikut hukum syarak boleh. Tetapi oleh kerana dia sahabat Nabi, dia seorang sahabat, maka tentera Islam tak tergamuk nak buat dalam laut. Lalu mereka mencari daratan, mencari pulau. Mereka berlayar berminggu-minggu. Minggu-minggu, tiba-tiba jasanya tidak berubah. Jasanya tidak bau dan tidak berubah. Ini Allah Ta'ala tunjuk di hadapan mata mereka. Kelebihan sahabat yang tua ni. Walaupun dia tidak mati di medan pertempuran. Tetapi dia masih dalam keadaan berjihad di tengah laut. Dia mati, tapi jasad dia tidak reput. Tak reput, tak berbau. Walaupun memakan masa yang panjang. Kalau mengikut adanya sudah tentulah akan reput. Di sini, ialah kenyataan yang Allah Ta'ala tunjuk sendiri. Bagaimana mereka yang berjihad ini diberi kelebihan di alam barzakh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman percaya. Adapun orang yang munafik, engkau akan melihat mereka memandang kepada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam laksana memandangnya orang yang hitam nak mati. Fa'aula lahum, maka itulah yang lebih utama, yang layak kepada mereka. Itulah yang sewajar kepada mereka. Yakni mereka yang munafik itu. Sadarlah mereka begitu. Memang hati mereka tak beriman, tak ikhlas. Memang penakut. Ta'atun wa qawlun ma'rufun. Fa'idha azam ta'atun wa qawlun ma'rufun. Di sini terdapat kekhilafan di kalangan ulama tafsir. Ada ulama tafsir mengatakan di mana oleh kerana diwakafkan pada fa'aula lahum. Fa'aula lahum, ini yang lebih utama kepada mereka. Ta'atun wa qawlun ma'rufun. Satu ulama, kalangan ulama mengatakan ini ayat yang berasingan. Ayat yang berasingan. Ta'atun wa qawlun ma'rufun, yakni mereka berkata, kami taat. Kami bercakap dengan baik. Ini pura-pura saja. Ini pura-pura saja. Bohong. Kononnya bercakap baik, nak taat. Kalau berjuang, kami nak berjuang sama. Tapi tak boleh sembunyi mata terbeliau. Tapi nak tunjuk dia beriman juga. Maka menzahirkan taat secara berpura-pura. Dan setengah ulama tafsir mengatakan ayat ini bersambung. Fa'aula lahum ta'atun wa qawlun ma'rufun. Yang lebih utama kepada mereka yang patut pada mereka ialah mentaati perintah Allah. Dan bercakap dengan cakap yang baik. Sebagaimana yang dijanji oleh Allah kepada orang yang beriman. Maka mereka bercakap yang baik. Bersedia untuk berjuang. Menegakkan agama Allah. Itu yang lebih layak kepada mereka. Ini dua pendapat di ulama tafsir. Di sini kita kena faham bahawa wakah-wakah dalam Quran ni bukan wakah ikut dan. Dia wakah tu ada makna. Kalau wakah tu ada makna, kena sambung balik pun ada makna. Bukan wakah ikut suka. Pakai berhenti je. Pakai berhenti, pak selekoh pun berhenti juga. Tak ada juga orang yang baca Quran, dia berhenti ikut suka. Ni dia berhenti ni, awal bukan saja dalam ilmu tajwid. Bahkan dia ada kaitan dengan ilmu tafsir. Wakah ni ada memberi makna. Kalau wakah makna lain, kalau wasal maknanya lain. Kalau diwasa fa'aula lahum, maka lebih aula kepada orang munafik itu dalam keadaan penakut, dalam keadaan pengecut, sebeliau mati macam nak pitam kalau berhenti di situ. Kalau diwasal fa'aula lahum ta'atun wa qawlun ma'ruf, maka lebih utama kepada mereka mentaati perintah Allah dan bercakap dengan cakap yang baik. Itu lebih utama kepada mereka. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Maka apabila diputuskan secara wajib berperang, maka hendaklah menerima dengan taat, menerima dengan baik, menerima dengan hati yang terbuka.
Dan bercakap dengan baik, jangan menghina perintah Allah Ta'ala. Bercakap dengan cakap yang penuh semangat, bersedia sebagaimana yang ditunjukkan oleh Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an apabila peperangan Badar, tentera Islam hanya 313 orang, tentera musyrikin 1000, jumlahnya berlipat kali ganda. Macam mana nak buat? Jumlah tentera musyrikin berkali ganda pada tentera Islam. Lalu Nabi bersabda, apa pandangan kamu? Apa pendapat kamu? Kata Sa'ad bin Mu'adz, ya Rasulullah. Kata Al-Miqdad bin Al-Aswad, bukan Sa'ad, Al-Miqdad bin Al-Aswad berkata, ya Rasulullah, ma naqulu kama qala banu Israel li Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun, walakinna naqul idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Wahai Rasulullah, kami tidak berkata sebagaimana Yahudi Bani Israel berkata kepada Nabi Musa. Bila Nabi Musa ajak berperang, orang Yahudi berkata, wahai Musa, pergilah mu dengan Tuhanmu. Kami dah duduk sini, kami tak mau pergi. Kami tak kata begitu Rasulullah, tapi kami kata Rasulullah, pergi, kami akan bersama dengan Allah dan Rasul. Di mana saja, kata Sa'ad bin Mu'adz, Rasulullah, kami dah berjaya nak ikut Rasulullah, nak berjuang bersama Rasulullah, maka kami ikut. Mana saja Rasulullah nak pergi, kami ikut. Walaupun di tempat yang jauh, tak tahu berapa jauh pun, kami akan sanggup ikut. Ini ialah qaulun ma'rufun. Cakap-cakap yang baik. Ta'atun ta'at wa qaulun ma'rufun. Dan cakap yang baik yang diucapkan oleh mereka yang beriman. Bila Allah Ta'ala mewajibkan peperangan kepada mereka. Kerana mereka beriman benarnya agama Islam. Dan mereka beriman bahawa syurga adalah benar. Neraka adalah benar. Nak masuk syurga, mati syahid. Nak lepas pada neraka, yang paling mudahnya ialah mati syahid. Untuk menegakkan agama Allah. Falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Maka kalaulah mereka itu membenarkan Allah, yakni beriman kepada Allah. Dan beriman kepada kelebihan jihad yang dijanjikan oleh Allah. Lakana khairan lahum. Adalah lebih baik kepada mereka daripada maksiat. Daripada melarikan diri, tidak menjalankan perintah jihad sebagaimana yang dilakukan oleh orang munafik. Yang baiknya ialah menunaikan perintah jihad. Bila tunai perintah jihad ini, Tuhan jadi ihdal husnayain, dua kebaikan. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kebaikan dunia ialah kita memerintah. Bila kita menang, kita memerintah. Kebaikan akhirat bila mati masuk syurga. Ihdal husnayain, salah satu daripada dua yang baik. Iaitulah kalau menang, kalau hidup sempat melihat kemenangan, memerintah dan berkuasa. Dan kalau mati, mati syahid. Ini kelebihan yang Tuhan beri. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatta'u arhamakum. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatta'u arhamakum. Maka adakah sesungguhnya berlaku jika sekiranya tawallaitum ini mengandungi dua makna. Ulama tafsir menafsirkan dua makna. Yang pertama, tawallaitum ini makna kamu memerintah. Kamu menang, kamu memerintah. Ini makna yang pertama. Yang kedua, tawallaitum, kamu berpaling daripada jihad. Kamu melarikan diri daripada jihad. Tiga makna begitu. Fahal asaitum in tawallaitum am tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Maka adakah jika sekiranya berlaku kamu memerintah menjalankan hukuman, kamu melakukan kejahatan di bumi, memerintah dengan zalim, dan kamu memutuskan hubungan silaturahim di kalangan kamu. Maknanya orang yang tak beriman, yang munafik, kalau Tuhan beri kepada dia boleh memerintah, boleh berkuasa, dia memerintah dengan zalim, memerintah dengan jahat, memerintah dengan maksiat. Sebab yang kita tengok, dia antaranya At-Tabari mengatakan antufsidu fil ard bi akhdhir rusyad. Mereka melakukan kejahatan yang mengambil rasuah. Macam hari inilah ambil rasuah. Perintah dengan tidak jihad. Perintah bukan dengan jihad fisabilillah. Perintah dengan sebab orang beri je. Orang putih balik sedekah memajin mereka. Lagu tak ada ikut Islam. Tak ada ikut Islam.
Jangan ikut Islam. Kalau ikut Islam, kena perang macam jaga Hamas. Kalau mau ikut Islam, kena perang. Kalau nak merintah cara aku, orang putih kata tak apa, sila. Tuhan kata, antum sidu fil ard. Kamu melakukan kejahatan di muka bumi. Kamu akan buat maksiat. Di antara maksiat itu kata Al-Qurtubi ialah ar-rusha, ialah mengerjakan rasuah. Memang betul sungguhlah. Kesebarnya rasuah. Rasuah mengumpulkan harta oleh mereka yang memimpin negara, dia beli oleh orang kaya yang mengerjakan maksiat dan kejahatan. Maka tersebarlah kejahatan dan maksiat di atas muka bumi. Ini akibat daripada tidak berjihad fi sabilillah. Dengan sebab itu Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ma taraka qaumun al-jihad illa ammahumullahu bidzulli wal fasad. Tiadalah sesuatu kaum yang meninggalkan jihad, malaikat Allah Taala mengatakan kejahatan di atas kaum itu. Maknanya kalau menang tidak dengan jihad fi sabilillah, berjaya menegakkan pemerintahan, bermakna melakukan maksiat. Wa tuqatti'u arhamakum, dan kamu memutuskan hubungan keluarga kamu. Bukan saja buat maksiat, anak-beranak pun tak kenal. Adik-beradik pun tak kenal. Ini jenis yang berkuasa yang tidak berdasarkan pada menegakkan agama Allah. Memutuskan keluarga yang baik, memutuskan silaturahim, memutuskan hubungan persaudaraan. Yang kedua, in tawallaitum, kamu berpaling berjihad, kamu tidak berjihad. Jika sekiranya kamu tidak berjihad, maka berlakunya fasad, berlakunya kejahatan. Kejahatan itu dengan sebab orang kafir memerintah kamu. Orang kafir menakluk kamu. Maka berlakulah maksiat, berlakulah kejahatan, berlakulah kemungkaran. Berbagai kemungkaran, termasuklah memutuskan silaturahim, memutuskan hubungan keluarga. Di mana silaturahim adalah perkara yang diwajibkan. Yang diwajibkan. Memutuskan hubungan silaturahim termasuk dalam dosa besar. Barang siapa yang tidak berjihad menyebabkan orang kafir memerintah, ataupun yang tak berjihad memerintah tapi melakukan kejahatan. Kalau kita ambil tafsir yang kedua, ulaika alladzina la'anahumullah, mereka itulah orang yang Allah laknatkan ke atas mereka. Mana laknat ialah tidak mendapat rahmat daripada Allah. Allah Ta'ala tak beri rahmat. Bila Allah Ta'ala tak beri rahmat, maka turun bala bila-bila masa saja. Kalau sedap pun sedap ufan. Sedap sementara waktu saja. Sedap untuk memuahkan hawa nafsu saja. Bukan sedap yang membawa berkat, yang membawa kebaikan dunia dan membawa kebaikan di hari akhirat. Sedap-sedap juga, tapi sedap celaka. Sedap celaka. Itulah akibat mereka yang tak dapat rahmat daripada Allah. Bukan sekadar Allah Ta'ala laknat, fa'asammahum, maka Allah jadikan pekak telinga mereka. Orang cakap betul pun tak mendengar. Orang cakap betul, orang ceramah cerita betul pun tak mendengar. Dia nampak tak molek, walaupun kita terang dengan ayat Quran, terang dengan hadis Nabi, terang dengan hujah-hujah yang kuat, tak mau ikut. Tuhan jadikan telinga pekak, tak mendapat hidayah. Ini sangat malam. Sangat malam, celakalah. Walaupun nampak segera molek, telinga cerah molek. Dengar molek. Lama bisik dengar. Dengar, malu bisik dengar. Tapi bila bercakap dengan Islam, tak mau dengar. Tolak Islam. Tak terima syariat Allah. Tuhan jadikan pekak telinga mereka. Wa a'ma absarahum, dan buta mata mereka. Mata hati mereka buta. Tak nampak yang sebenar. Yang sebenar tak nampak. Yang salah tu nampak molek. Menganggap yang salah, yang silap itulah yang moleknya. Ini akibat bila meninggalkan jihad fi sabilillah. Afala yatadabbaruna al-Quran? Adakah mereka itu tidak memerhati dengan mengkaji, memahami Al-Quran yang diturunkan oleh Allah? Jadilah mereka tak mengambil faedah dari Al-Quran. Quran yang penuh di dalamnya petunjuk daripada Allah tak dijadikan pengajaran. Lalu mengambil pengajaran yang lain, ambil hukum yang lain, ambil undang-undang yang lain, ambil syariat yang lain, ambil cara hidup yang lain, jadi punah gana. Di dunia pun punah, di akhirat pun punah. Di akhirat pun lagi punah, di akhirat pula. Am ala qulubin aqfaluha,
Adapun di atas hati-hatinya ada penutup. Hati ditutup. Bila hati ditutup, jadilah macam orang yang tak ada akal. Tak ada fikiran. Tak ada fikiran. Tak melihat perkara yang benar. Tak berfikir dengan bijak. Bijak juga. Bijak nak nipu je. Bijak nak menipu. Bijak nak mengerjakan maksiat. Tidak bijak untuk mencari kebenaran. Kerana tidak mendapat hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah manusia yang paling celaka. Celaka dunia dan celaka di hari akhirat. Innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling sadah daripada agama Islam. Ada ulama mengatakan yang dimasukkan ialah golongan ahli kitab yang hidup di Madinah, bermasyarakat dengan orang Islam, yang bertemu dengan Nabi SAW, yang tahu Quran adalah benar, yang tahu Muhammad adalah Rasulullah. Termasuklah golongan ahli kitab yang ada di zaman ini, yang tahu Quran adalah benar, Islam adalah benar, Muhammad adalah Rasulullah. Tapi sahaja tak mengikut Islam. Tak mengikut Islam ini, berpaling daripada yang benar yang sudah mereka nampak. Ulama juga menafsirkan yang dimaksudkan di sini ialah golongan munafik. Iaitulah golongan yang berpura-pura Islam. Di antara mereka hadir sama dalam masjid, semaya dengan Nabi SAW, dengar Nabi mengajar, dengar Nabi berkhutbah, tapi berpaling sadah, tak ikut perintah Allah Ta'ala. Berpaling daripada Islam. Di antaranya tidak menunaikan perintah jihad yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas mereka. Asy-syaitanu sawwala lahum. Syaitan menggoda mereka. Syaitan menggoda mereka. Menjadikan cita-cita yang panjang. Tak apa umur panjang. Mu sehat, mu segar, mu senang, tak apa. Tak berjihad, mu tak mati. Padahal mati ni di tangan Allah Ta'ala. Di tangan duduk rumah pun mati juga. Duduk tempat rehat pun mati juga. Kadang-kadang kau sedap makan, kau derah mati. Ini berlaku dalam kehidupan manusia. Tetapi syaitan mengelirukan mereka, menjadikan cita-cita yang panjang. Seolah-olah tak mati, cita-cita yang panjang. Oh panjangnya, nak pergi sana, nak pergi lepas ni nak sini, lepas ni nak buat ni pula. Walaupun umur 80 dah. Umur dah 80 tapi wawasan jauh lagi. Wawasan. 80 dah umur, wawasan. Seolah-olah dia tak mati. Ini asy-syaitanu sawwala lahum. Syaitan menjadikan cita-cita panjang, umur panjang, merasakan umur panjang. Syaitan kata begitu. Wa amla lahum. Dan syaitan pula menggoda mereka dengan berbagai-bagai godaan. Dengan cita-cita yang jauh dan harapan yang jauh. Itu perasaan yang ada dalam diri mereka. Dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzala Allah sanuti'ukum fi ba'dil amr wallahu ya'lamu israrahum. Yang demikian itulah orang-orang yang terus-menerus di dalam kekafiran mereka. Sama ada di kalangan orang munafik atau di kalangan orang Yahudi ahli kitab yang mendengar Al-Quran. Sebenarnya mereka benci apa yang Allah turunkan. Yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka benci dan mereka luahkan rasa ini kepada orang-orang kafir musyrikin. Qalu lil ladzina karihu ma nazzala Allah sanuti'ukum fi ba'dil amr. Kadang-kadang mereka ahli kitab ni bertemu orang musyrikin. Bertemu dengan orang kafir. Sebenarnya kami tak percaya ke Islam. Kami tak percaya ke Quran. Depan kita. Habis di depan kita orang Islam, dia bercakap percaya ke Islam. Bila pergi dekat orang kafir, aku percaya, kamu tak percaya, kuat lolok je. Ini berlaku di zaman Nabi SAW. Sebabnya mereka itu berkata, lilladzina karihu ma Allah sanuti'ukum fi ba'dil amr. Mereka berkata kepada orang kafir dan orang musyrikin, sebenarnya kami ikutmu. Bahkan ada di antara mereka dengan berani pergi ke Mekah, bertemu dengan pemimpin Mekah Abu Sufyan,
yang belum masuk Islam. Berpakat dengan Abu Sufyan, menubuhkan badan tentera Ahzab untuk menyerang Nabi SAW. Berpakat dengan tentera Ahzab, panggil kabilah-kabilah Arab bergabung untuk membina kekuatan. Lalu mereka menyerang Madinah, tapi digagalkan oleh Allah. Wahazamal ahzaba wahdah. Allah Ta'ala menggagalkan Ahzab dalam keesaannya. Hari ini berulang pula, kita melihat sendiri terdapat di kalangan orang munafik, yang ke Melayu dan ke Arab lah, yang paling batuk yang Arab. Duduk pakat nak ratang Hamas, biar Hamas ni mafu, biar Hamas ni mati. Pasal apa? Kerana mereka melaksanakan Islam. Kalau Hamas ni menang, pengaruh Islam akan berkembang, akan berpegang, akan menggugat kerusi-kerusi mereka yang berkuasa di negeri Arab. Ini yang mereka fikir. Mereka fikir ini, kalau Hamas ni menang, maknanya Islam menang. Bila Islam menang, kedudukan mereka jatuh. Rupanya tak nak ke Islam, tak mahu ke Islam. Lalu berpakat dengan Amerika, berpakat dengan musuh, berpakat dengan Eropah untuk menjatuhkan Islam. Allah Ta'ala dedah. Kebetulan kita tafsir serentak berlaku apa yang berlaku dalam dunia hari ini, di mana Allah mendedahkan zalika bi annahum, mereka itu qalu lil ladzina karihu ma anzalallah, mereka berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Di mana yang munafik, termasuk yang ahli kitab yang tahu Islam, tahu berkenaan Islam, bertemu dengan pemimpin-pemimpin yang kafir, sanusi'ukum fi ba'dil amri, kami akan ikut kamu dalam beberapa perkara. Ada apalah, kami akan tolong kamu, akan bantu kamu. Wallahu ya'lamu israrahum, padahal Allah mengetahui segala rahsia yang mereka sembunyikan. Semua rahsia yang mereka sembunyikan Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala maha mengetahui. Allah Ta'ala menggagalkan mereka di dunia. Di dunia gagal, di dunia tak berjaya. Walau mereka duduk sekat kebangkitan Islam, duduk halang kebangkitan Islam, supaya Islam jangan bangkit, bangkit juga Islam ni. Sekat senjata orang Islam lawan juga. Tak boleh nak buat. Tak boleh mematikan perjuangan Islam. Walaupun orang Islam dalam keadaan lemah, walaupun dibantu oleh orang munafik, Islam tak mati. Dibantu oleh kalangan yang tahu benarnya Islam, Islam tak mati. Islam adalah cahaya Allah yang tak boleh dipadamkan. Setunya Allah Ta'ala sebut, bila mereka mati pok-pok ni, fakaifa idza tawaffatuhumul malaikah, maka bagaimanakah apabila malaikat mencabut nyawa-nyawa mereka untuk diwafatkan. Bila mari malaikat yang menjaga urusan mati, yang dipimpin oleh Malakul Maut Israel, yang menjaga urusan kematian, yang ditugaskan untuk mencabut roh orang yang mati. Puak-puak yang munafik, yang jahat ni jaga. Bila mereka mati, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, malaikat akan memukul muka-muka mereka dan belakang-belakang mereka. Bukan saja nyawa mereka dicabut, kena terajang. Ditampar dan diterajang oleh malaikat. Diterajang, ditampar muka mereka, dan diterajang dan dipukul belakang mereka. Maknanya mereka tak boleh melarikan diri. Kalau hadap, kena tampar muka, kena gocoh muka, kena terajang muka. Kalau lari, belakang pula. Tak boleh melarikan diri. Mereka dipukul oleh malaikat. Ini adalah alam ghaib yang kita tak nampak. Tapi Allah Ta'ala cerita, maka kita wajib beriman, wajib percaya. Di sana ada malaikat-malaikat yang menyeksa orang munafik, yang menyeksa orang kafir, yang menyeksa orang yang lawan Islam. Bila mereka meninggal dunia, ketika dicabut nyawa mereka, ketika dicabut roh mereka, belum masuk kubur kena dah. Dalam kubur kena lagi pula. Belum masuk kubur, masa nak cabut nyawa tu kena dah. Mereka yang mempermain-mainkan Islam ni sudah kena pada awal lagi. Zalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Sebabnya ialah kerana mereka itu mengikut apa yang telah dimurka oleh Allah. Mereka ikut apa yang Allah Ta'ala murka. Ikut maksiat, ikut jahat, ikut benda yang haram, ikut rasuah, ikut judi, ikut benda yang mungkar, ikut zalim. Benda yang Allah Ta'ala murka, lawan Quran, Allah Ta'ala murka. Wa karihu ridwana, dan mereka benci kepada keadaan Allah.
Mereka benci kerajaan Allah kan nak kerajaan manusia. Nak manusia suka, bukan Allah Ta'ala suka, tidak. Kita orang Islam ni kena cari kerajaan Allah. Sabda Nabi SAW, Man intamasa ridallahi bisaqatin nas, saqitallahu alaihi wa ardu anhu nas. Wa man intamasa saqitallahu alaihi wa asqata alaihi nas. Sesiapa yang mencari kerajaan Allah dan dia naknya Allah Ta'ala redha pada dia, maka Allah Ta'ala redha, dan akhirnya Allah Ta'ala akan jadikan manusia redha ke dia. Walaupun hari ni orang marah, akhirnya orang redha ke dia. Kalau tak masa hidup, masa dia mati, rupanya dia kata hari itu betul sungguh. Allah Ta'ala redha dan Allah Ta'ala jadikan manusia redha pada dia. Barang siapa yang mencari murka Allah kerana keredaan manusia, dia cari murka Allah, nak cari redha manusia. Asal manusia redha, man tamassa ridhan-nas bi saqatillah, sakhitallahu alaihi wa asqata alaihi nas. Sesiapa yang mencari keredaan manusia walaupun dimurka oleh Allah, Allah Ta'ala murka. Allah Ta'ala murka dan Allah Ta'ala jadikan manusia akan marah pada dia pada akhirnya. Akhirnya orang suka dia, sedap dia bercakap, orang suka. Pandai pujuk orang suka. Pandai kecil orang suka. Oh baik. Akhirnya bila dia mati, jaga orang kutuk ni, celaka mendatang ni. Datang ni lah celaka tipu aku. Ini jaga. Orang yang cari keredaan manusia walau dimurka oleh Allah, jaga Tuhan murka, manusia pun marah. Kalau kita cari keredaan Allah, walaupun orang marah, tak apa, kita sabar orang marah. Sabar dulu. Akhirnya Allah Ta'ala redha dan manusia pun redha pada kita pada akhirnya. Kena sabar. Islam ni payah sikit. Itu ujian. Tapi buat-buat munafik ini benci kepada keredaan Allah. Dia nak keredaan manusia. Fa ahbata a'malahum. Maka Allah menghapuskan amal-amal baik mereka. Semua amal baik yang mereka buat di atas dunia, buat masjid Mekah. Termasuk buat masjid Mekah, Tuhan hapuskan pahalanya. Apa lagi buat masjid lain. Buat masjid Mekah pun Tuhan hapus pahala dia. Buat masjid Krista apa sangat barang sangat. Ni buat masjid Mekah. Kalau dia buat bukan akhirnya Tuhan tolong. Walaupun dia buat masjid Mekah, Tuhan tolong amalan dia. Bahkan amalan dia membantu orang, menolong orang, sedekah orang, Tuhan tolong, tak ada pahala. Termasuklah juga dia mengadakan hubungan silaturahim. Dia menghubungi keluarga dan anak beranak. Keluarga dan anak beranak, nak kecek keluarga dan anak beranak. Sebab keluarga dan anak beranak jadi susah. Kononnya hubungan silaturahim. Semua silaturahim itu tak ada pahala di sisi Allah Ta'ala. Kerana mencari keredaan manusia, tak mencari keredaan Allah. Oleh kerana itu kita adalah bersama dengan menegakkan agama Allah. Walaupun kita susah, walaupun kita payah, walaupun kita dibenci oleh orang, akhirnya Allah Ta'ala kasih dan manusia kasih pada kita pada akhirnya. Wallahu a'lam.